Hi class, okay, so let's start. Tengok soalan dahulu. Soalan sekarang yang kita sentuh hari ini ialah tema cara mengurus duit yang bahagian ini. Yang pertama ni managing, kita akan buat hari ini ialah managing pocket money dengan saving for future, iaitu Selangor Set 1. Cashless payment services kita sudah buat. Student spending habits ni 5 UKM minggu lalu sudah buat, yang kali teacher jumpa kamu Khamis. 5 UTM minggu depan. Dia berbeza tapi dia masih dalam ke arah cara mengurus duit. Okay? So, jadi sekarang kita masuk kepada dua soalan itu. So, ini dia punya contoh kerana dia opinion essay. Jadi, cara tulis sama saja. Sangat senang. Let's start. Kita tengok dulu soalan dan kita K2P-kan dia. Cikgu cuma akan jelaskan beberapa poin saja. Cikgu tak akan jelaskan semua. Tengoklah macam mana. Yang cikgu rasa penting, cikgu akan jelaskan. Okay, so let's start. Opinion essay for Kelantan question. Okay, let's look at the question. Kita cari dulu kata kunci K-nya. Your class has been talking about the importance of managing your pocket money. Okay, apa tu managing pocket money? Lebih cari kata kunci dulu. And your teacher has asked you to write an essay about it. So, what is the essay? The benefits of saving pocket money, the problems faced in saving money, and how to raise awareness about saving pocket money. Let's start. Importance, kepentingan, kata nama. Managing ialah mengurus. Pocket money, okay. Apa itu pocket money? Okay, pocket money itu duit saku. So, sekarang obviously kalau kita cakap tentang duit saku, kamu ada dalam kategori SPM punya level dan SPM punya level SPM punya level Of course duit saku orang dewasa pun ada duit saku kan mereka perlu berbelanja setiap hari. Tapi untuk SPM level, kita berjuka identiti kamu, this is so bad. Teenagers dan ataupun sebagai students. Tapi kalau boleh cara tulisnya ialah pilih satu. Either kamu pilih sebagai teenagers, orang remaja, ataupun sebagai seorang pelajar. Okay? Yeah. Tapi hari ini kita akan cakap secara kerana dalam tiga, because soalan pun tak cakap, dia cakap your sahaja. Dia tak cakap pun kamu ialah pelajar ke apa. Dia tak cakap pun apa identiti kamu. Kalau kamu nak pilih teenagers pun boleh, students pun boleh, ataupun secara sebagai seorang manusia. Okay, sebagai seorang orang dewasa secara amnya. Okay, the benefits ada S, kebaikan. Nanti kita buat revision. Apa kata sinonim benefits? Advantages. Ada, okay, dia punya lawan. Kalau ada advantages, maka ada disadvantages. Lepas tu, plus point, ada S. Kalau tidak, buang sendiri, bonus. Lepas tu, benefits, advantages. Hold on now, class. Okay, hold on now, class. Hold on now. Give me a second. Okay, benefits. Pros, cikgu lupa. Ada pros, maka ada cons. Lepas tu, hari ini cikgu tak pernah ajar. Ada merits. Ini dulu punya SPM ada. Masa cikgu punya, cikgu pernah nampak soalan begini. Dulu punya SPM sebelum ini. Ada merits, maka ada demerits. Ini dia punya lawan dia punya keburukan ada positif. Ada positif, maka ada negatif. Lepas tu ada ini pernah keluar. Dia punya strengths.
kekuatan. Strengths ialah kekuatan, kelemahan ialah weaknesses. Ini adalah antara kawan-kawannya. Kamu kena ingat, okay? So, the benefits of saving pocket money, macam mana kita menyimpan. Saving ialah menyimpan duit saku kita. Lepas tu, the problems, lebih daripada satu, masalah yang dihadapi face in saving money masa kita menyimpan duit. And how to raise. Raise ialah meningkatkan. Awareness ialah kesedaran about saving pocket money. Tentang menjimatkan duit. Okay? So, kita review sedikit macam mana kita buat introduction. Introductionnya sangat senang seperti biasa. Ayat pertama, apa benda utama dalam soalan ni? Apa topik utama soalan ni? Topik utama soalan ini ialah tentang saving pocket money. Jadi kamu boleh mulakan. Ini punya cara tulis ialah sama dengan artikel lah. Hari ini punya cara tulis sama dengan artikel. Cuma, ini ialah opinion essay part 2 ya. Cuma bezanya artikel ada tajuk dengan penulisnya. Artikel tiada. Opinion essay tiada. Tapi cara tulisnya daripada perenggan pertama sampai terakhir sama. Mengikut kehendak soalan. Okay, macam mana kita K2P kan dulu? Okay, K2P dulu. Keyword sudah cari. Present ke past? Present. Kerana benda ini ialah kamu punya opinion tambah fakta. Okay. Opinion dengan fakta. Okay. Opinion dengan fakta. Okay. Pronoun kita, okay, kerana kita anggap secara okay, jadi kita anggap saja sebagai people ataupun apa lagi perkataan yang kita boleh gunakan untuk manusia secara individual, iaitu individu tapi dalam bentuk plural. Lepas tu sini kita boleh gunakan they, okay. Lepas tu apa yang kamu boleh buat ialah ayat pertama seperti biasa sudah cikgu beritahu. Mulakan saja ayat tentang topik utamanya iaitu pocket money ataupun kamu nak cakap saving pocket money, apa-apa saja. Di sini cikgu guna apa efek kalau dia mempunyai habits, tabiat untuk saving pocket money, iaitu dia dapat develop, memperkembangkan financial responsibility. Maksudnya tanggungjawab dalam mengurus kewangan, and it provides a foundation. Dia memberi semasa masih muda, dia memberi satu asas, dia memberi asas yang bagus dalam kehidupan kita for future financial independence, untuk kita lebih independent, lebih berdikari dari segi kewangan di masa hadapan. Jadi ayat pertama ni apa-apa sahaja tentang dia punya tema topik utamanya iaitu saving pocket money. Lepas tu ayat kedua senang. Kita cuma perlu ulang kehendak soalan menggunakan perkataan this essay discusses about, macam minggu lalu cikgu sudah beritahu, ataupun seperti biasa kita guna below Lepas tu kita ulang 3 kehendak soalan. Macam mana kita ulang? Kamu nampak ya, ini ada pocket money, saving pocket money, benda yang sama kan? Jadi ini kita boleh gabungkan. Okay, tapi kita ulang, jadi kita boleh cakap the benefits, lepas tu kita sambung and problems of saving pocket money. As well as, ingat dalam satu soalan tak boleh ada 2 N, maka N yang kedua kita guna as well as. Okay, kehendak soalan yang ketiga, how to raise awareness about it. Kalau kamu rasa sangat keliru, kamu salin saja below the benefits of saving pocket money, comma, the problem faced in saving pocket money, comma, and how to raise awareness about pocket money, full stop. Begitu saja. N lah, sini mau ada N lah. Okay, tetapi kalau boleh kita potong perkataan yang berulang. Okay, potong perkataan berulang. Okay, itu cara membuat ayat untuk perenggan yang pertama. Sama dengan artikel, sama dengan opinion essay yang berbentuk fakta dengan opinion. Okay, obviously ini bukan perenggan pertama, ini isi perenggan pertama. Jadi kehendak soalan ini the benefits kita letak di perenggan yang kedua. Problems kita letak di perenggan ketiga, dan how to raise awareness kita letak di perenggan yang keempat. Asalkan kamu nampak how, maka dia mau kamu cari cara. Okay, cara. So, ini kita sudah agak nampak sudah pattern cara menulis. Tak payah kita buat macam, for example, first and foremost, the first benefit of saving pocket money. Dulu cara cikgu ajar ialah first and foremost,
The first benefit of saving pocket money is, okay. Point yang kedua, in addition, another benefit of saving here is, okay. Lepas tu yang kalau terakhir ialah, lastly, point yang terakhir, point untuk perenggan ini, untuk point ini, the last benefit of is, okay. Cara ini tidak salah, okay. Cuma itu hari cikgu tak jelaskan dengan tepat. Kerana benda ini kalau kamu asyik ulang, macam kita membazir masa berulang benda yang sama. Benefit of saving money, benefit of saving money. Okay, tapi kalau kamu nak kekalkan cara ini, kamu tak mau payah banyak fikir pun boleh. Tetapi cara yang lebih bagus, okay, dia lebih bagus sedikit lah. Cara yang lebih bagus ialah kita, ini kan perenggan yang ini kan, jadi kita ulang balik dia. Saving pocket money offers memberi several benefit, beberapa kebaikan. First and foremost, tak payah kamu ulang benefit punya perkataan saving pocket money sahaja. Terus kamu masuk dia punya kebaikan yang pertama. Inilah kebaikan kalau kita mula ayat begini. Okay, ini ayat cikgu sendiri. Kalau kamu nak terus ambil daripada soalan, macam mana? Senang saja. Tak payah susahkan. Guna konsep terdapat. There are many benefits of saving pocket money. Okay, itu saja. Tambah perkataan there are, iaitu terdapat di depan. Tambah dengan many. Okay. Lepas tu kamu mula jelaskan first and foremost. Terus masuk jelaskan apa dia punya benefit tanpa perlu ulang lagi perkataan benefit of saving pocket money. Okay. So dia cakap yang pertama ialah dia promote financial responsibility. Sudah saya cakap. Memperkembangkan ketanggungjawab mengurus duit. Dia teaching individuals, mengajar individu untuk manage dia punya spending, untuk mengurus dia punya cara menggunakan duit, and prioritize. Apa itu prioritize? Prioritize itu mengutamakan needs over wants. Cikgu tahu kamu tahu ni BM. Needs itu ialah keperluan, wants itu ialah kehendak. Ya, betul. Okay. Needs ialah keperluan, wants ialah kehendak. In addition, okay, cara yang kedua, benefit yang kedua, ini cikgu tambah extra point ya. Dia cakap it helps in building a saving habit. Membina, menerapkan, lebih building di sini bukan macam membina, dia lebih kepada menerapkan tabiat saving. Okay, encouraging, menggalakkan regular. Regular ialah sentiasa, selalu saving. Okay, penyimpanan yang kerap. Di sini regular bermaksud kerap, and can provide financial security, dan boleh memberikan financial security, keselamatan dari segi ada jaminan keselamatan, jaminan ada bantuan jikalau berlaku apa-apa kecemasan di future, kerana kamu ada simpanan sudah. Lastly, cara yang terakhir ialah kalau kita menjimatkan duit, apa dia punya benefit? Dia ialah prepares, menyediakan individu untuk achieve future goals, untuk kita dapat merealisasikan apa-apa saja impian kita di masa depan. Okay? Ini ayat terakhir tak penting. Apa fungsi ayat ni? Kalau kamu nampak essay cikgu yang cikgu asyik print kebelakangan ini adalah ayat untuk penutup untuk perenggan ini. Ini tak perlu pun boleh. Okay? Cuma tambahan saja. Dia cakap whether adakah apabila menyimpan duit, biarpun dia adakah dia untuk special purchase or education, adakah dia untuk pembelian khas ataupun pendidikan, setting aside money. Apa tu setting aside money? Setting aside money maksudnya kamu simpan duit itu, jangan sentuh, to reach these goals, untuk mencapai impian-impian ataupun goal-goal itu, develop important, and dia dapat memperkembangkan kita punya kemahiran dalam mengurus duit di masa kemudian. Okay? Problems yang kita face, point seterusnya, perenggan ini sama juga. Tapi kita ulang first and foremost, saving money can be challenging,
saving money, the first problem faced in saving money. Panjang kan, jadi kita boleh terus guna ayat ini. Saving money can be challenging. Challenging ialah menyusahkan, menyukarkan, mencabarkan due to kerana various. Jangan asyik guna several, some. Kita guna dia punya sinonim. Apa sinonimnya? Several, some, various. Ini semua bermaksud some lah. Maksudnya sesetengah, sebahagian. Problems. Okay, kalau kamu rasa terlampau susah mau tukar ayat kepada ini, kita terus saja macam sama. Biasanya boleh guna tambah perkataan they are saja. They are some. Jangan cakap many lah. Taklah banyak masalah sangat juga kan. Face in saving money. There are some problem yang kita akan dah hadapi. Kalau kamu tak nak guna ayat ini yang terlampau canggih, tambah saja perkataan they are some. Atas tadi itu yang benefit guna they are many. Okay. Firstly, temptation. Temptation ialah godaan to spend is a major issue. Adalah isu yang sangat besar. Because kerana dia sangat easy to get distracted. Get distracted maksudnya hilang fokus apabila kita membeli. Purchases ialah pembelian, membuat pembelian yang impulsif. Impulsif dalam BM bermaksud bukan terburu-buru doh. Mengikut gerak hati terburu-buru begitu tanpa berfikir secara mendalam. Itu maksud impulsif di sini. Okay, in addition, sepatutnya tidak guna in addition kerana perenggan sebelum ni sudah guna in addition. Sepatutnya guna furthermore. Okay, furthermore. Okay. Insufficient income can make saving difficult. Okay. Kalau kamu tak mempunyai pendapatan yang insufficient. Sufficient ialah cukup, in ialah tak cukup. Jadi pendapatan yang tak cukup boleh membuat penyimpanan duit itu susah. Especially apabila kita memerlukan duit itu, apabila duit itu diperlukan untuk expenses, perbelanjaan daily harian. Finally, lack of financial knowledge, kekurangan, lack of, knowledge ialah pengetahuan finance, can hinder, boleh menghindarkan. Okay. Menyebabkan seseorang itu menghindarkan dia daripada efforts, usaha untuk menyimpan duit. Kalau dia tiada pengetahuan dalam kepentingan menyimpan duit. Okay. Jadi ayat terakhir ini tak penting. Dia cuma conclusion. Without understanding how to budget, apabila dia tidak memahami macam mana untuk budget or invest ataupun invest itu melabur, individuals may struggle. Okay, individu akan struggle, maksudnya merasa mencabar untuk make the most of the money, untuk menggunakan duitnya dalam, maksudnya menggandakan duitnya. Tak cukup kan? Mereka tak pandai simpan kan? Jadi gandaan itu tiada tau. Okay, these challenges can prevent, masalah-masalah sebegini prevent, mengelakkan orang daripada developing, daripada mempunyai mengembangkan tabiat menyimpan yang sangat kuat. Yang terakhir, how to raise awareness about saving pocket money. Macam mana kita boleh meningkatkan kesedaran tentang saving pocket money. Okay, kita tak mau guna FIFA plus BM, kita guna perkataannya. Perkataannya ialah how. How itu ialah way. Jadi kita guna. Poin yang pertama itu one way to raise awareness, untuk meningkatkan kesedaran tentang saving money is through. Minggu lalu 5 UKM nampak sudah kan perkataan apa yang boleh digoreng? Melalui silibus kan, school curriculum kan. Tetapi kalau orang awam, kita cakap ini sama juga. Educational programs in school. Benda yang sama yang cikgu suruh kamu goreng itu. Okay, UTM kita akan jumpa minggu depan dia punya point. Goreng yang kita letak silibus finance itu dalam school curriculum by education ministry. Benda yang sama goreng balik. Okay, students are taught, kerana soalan ialah
Tidak cakap students, tapi cikgu guna students. Tak apa. Okay, where students are taught, diajar basic financial skill. Okay, kemahiran mengurus wang yang asas and importance of saving, kepentingan menyimpan duit. Another way, poin yang pertama saya guna one way. Poin yang kedua saya guna another way adalah untuk menggunakan social media campaign. Itu hari kita guna, yang kita nampak ialah public apa tu? Workshop and seminar kan. Lepas tu kalau BM punya essay kita selalu cakap kan, apa yang bantu menyebarkan kesedaran? Campaign kan? Okay, kita upgrade sedikit. Campaign jenis apa? Sekarang government guna social media campaign. Okay, government menggunakan saluran social media untuk berkempen dengan manusia, sharing tips, mengajar tips, success stories, memberitahu cerita-cerita yang berjaya untuk memotivasikan orang dari segi menyimpan duit, especially young adults. Young adults adalah orang dewasa yang lebih kecil sedikit daripada lingkungan hidup umur 18 sampai 40. Okay, untuk adopt, untuk mempunyai tabiat. Adopt sini ialah mempunyai tabiat. Tabiat apa? Menyimpan duit yang bagus. So, macam mana kita buat conclusion? Okay, kamu nak guna harapan pun boleh, tidak masalah. Di sini cikgu letak, cikgu guna cara lain. Apa cara lainnya? Cikgu guna ulang poin utama. Ulang poinnya. Kita mau ulang poin yang mana? Antara benefit dengan problem dengan raise awareness. Yang mana yang paling utama tentang saving pocket money? Cikgu anggap yang paling utamanya ialah benefit. Jadi perenggan yang terakhir, cikgu ulang balik poinnya. Menggunakan conclusion in a nutshell pun boleh. Cikgu ulang poinnya mana? Okay, poin yang pertama ialah apa? Promote financial responsibility. 3 perkataan cikgu letak. Saving pocket money promotes financial difficulty. Poin yang kedua utama tentang benefitnya ialah apa? Building saving habit. Ambil dia punya key points dia. Jangan ambil semua. And prepares. Lepas tu poin yang ketiga ialah prepares individuals to achieve future goals. Full stop. Ulang 3 poin utama daripada kehendak soalan yang paling utama di dalam. Untuk cikgu rasa benefit itu ialah kehendak yang paling penting. Biasanya yang pertama atau kedua yang kamu boleh ulang. Biasa bukan yang ketiga. Tapi biasanya yang pertama lah kita ulang. Okay, tengok jugalah. yang paling penting punya kehendak soalan. Kalau kehendak soalan jenis apa yang kamu suka tentang sekolah kamu, itu bukan kehendak soalan utama. Itu cuma huraian. Cari kehendak soalan yang penting. Okay? Masih dalam tema mengurus duit, ini pun masih dalam opinion essay part 2. Ini adalah Selangor set 1. Dia cakap, ini berbeza sedikit daripada soalan ini. Dia cakap, saving for your future. Menyimpan duit untuk masa depan kita. Okay, ada sedikit berbeza. State ialah nyatakan dia punya benefit of saving money, kebaikan, sama dengan perenggan ini. Ini cikgu tidak buat lagi. Okay. Describe, nyatakan, beri gambaran macam mana you. So, K2P. Present. Kenapa present? Berbentuk fakta dan opinion. Soalan guna apa? You. Jadi, kamu punya pronoun guna I. Okay? Talk about how schools, macam mana sekolah can motivate students. Students di sini mesti guna they. So, ini guna I. Ini mungkin secara boleh guna people. Kamu nak guna you untuk benefit pun boleh. Tetapi yang terakhir ialah dia cakap students. Jadi jangan menganggap dia merujuk kepada kamu. Merujuk kepada they untuk save for the future. Macam mana saya save money? Okay. Saya cakap ulang ayat pertama. As a student, I can save money for my future in several ways. Cara yang ini. Okay. As a student, I can save. Kamu nak guna as a teenager pun boleh. As a student pun boleh. Tetapi sini saya galakkan student kerana poin yang ketiga merujuk kepada sekolah. Okay. First and foremost, I can create a budget. Saya boleh create budget. Maksudnya kita plan kita punya cara kita menggunakan duit to manage untuk menguruskan saya punya allowance. Allowance ialah duit poket kamu. Apa duit yang kamu terima daripada ibu bapa kamu. Itu maksudnya allowance. Okay. Ensuring, memastikan I only spend on essential. Saya menggunakannya di atas benda yang penting sahaja. In addition, I can avoid unnecessary purchases. Saya mengelakkan daripada pembelian yang unnecessary, tidak perlu, tidak penting, by resisting temptation. Perkataan temptation ni ulang lagi. Temptation ialah godaan, resisting ialah menolak godaan tersebut, to buy things that I do not need, untuk membeli benda yang saya tidak perlu, such as snacks and gadgets, seperti
makanan, snacks, jajan dan gadget. Lastly, I can save a portion. Saya boleh jimat a portion. Apa maksud a portion? A portion itu sebahagian of my allowance saya punya di pocket and deposit into savings account, letak dalam bank. Okay? Jangan cakap put in the bank. Itu salah itu. Kita cakap deposit into a savings account. Okay? This habit will help me build financial discipline. Membina, menerapkan tabiat disiplin dari segi kewangan. Financial discipline. And secure. Supaya saya punya future goals, apa-apa impian pada masa depan dapat dilaksanakan. Selamat. Sikit sini secure, selamat. Maksudnya dapat dilaksanakan, dapat direalisasikan. Okay? Lepas sudah cakap, talk about how schools can motivate. Kenapa cikgu tak tulis perenggan pertama dengan takhir? Cara yang sama. Perenggan pertama, ayat pertama cakap tentang saving for future. Ayat kedua, below A ataupun this essay discusses about ulang 3 kehendak soalan. Perenggan takhir, nanti cikgu cakap dulu ini. Talk about how school can motivate students to save for the future. Schools can motivate students to save for the future by organizing. Nah, benda yang sama, workshop. Apa itu financial literacy? Itu hari kita sudah belajar 5 UKM, iaitu celik dan mempunyai literacy ini mempunyai pengetahuan dari segi kewangan. Okay? Where students learn the importance of budgeting. Budgeting maksudnya menggunakan duit mengikut plan kamu punya budget itu. They can introduce saving programs, boleh mengenalkan program-program cara-cara untuk menyimpan duit. Encourage student to deposit small amount. Okay, kita boleh menggalakkan pelajar untuk deposit ke dalam bank dalam small amount regularly. Jumlah yang kecil, amount ialah jumlah, tetapi secara kerap, regularly. Additionally, school can reward, dia boleh memberi hadiah ataupun apa-apa rangsangan untuk siapa yang suka menyimpan duit, saving habits, by offering incentive. Kasih mereka insentif ataupun recognition. Maksudnya saya acknowledge students yang selalu consistently ialah kerap, yang selalu menyimpan duit. Fostering ialah menerapkan. Ingat kita cakap budaya ataupun habit, kita boleh guna perkataan fostering a culture of financial responsibility. Okay. Perenggan takhir senang, kamu boleh guna harapan ataupun kamu boleh ulang balik poin yang utama. Yang mana poin utama? Cikgu rasa benefit itu poin utama yang kamu boleh ulang. Itu sahaja untuk hari ini. That's all.